Assalamualaikum dan salam hormat. Kita kembali dalam Sukan Plus edisi Close Up minggu ini. 23 September hingga 8 Oktober ini, kontijen Malaysia akan berjuang di China bagi menghadapi Sukan Asia Hangzhou. Bersama saya ketika ini adalah Ketua Kontijen Negara ke Temasya itu, Datuk Chong Kim Fat. Ya. Dan kita menjemputnya minggu ini bagi mengulas sedikit sebanyak mengenai situasi kem negara ketika ini. Baik, sebelum itu Datuk, apa khabar dan terima kasih kerana sudi datang ke Sukan Plus Close Up. Ya, saya Chong Kim Fat, Ketua Kontijen Hangzhou 2022. Salam selamat dan semasa sejahtera. Saya teruja dapat duduk sekali lagi dengan Datuk sebab sebelum ini kita pernah bertemu untuk segmen yang sebelumnya mengenai Wushu. Jadi Datuk, mengenai topik kita Hangzhou 2022. Soalan pertama saya, kita menghantar seramai 289 atlet dan 145 pegawai yang akan mewakili Malaysia di Hangzhou. Sebanyak 22 daripada 40 jenis sukan yang disertai, Datuk. Secara ringkas, apa yang boleh diperkatakan dan diharapkan dengan saiz kontingen kita kali ini, Datuk? Saya ingin melaburkan kepada semua pihak lah yang baru-baru ni yang kita masih sama, kita kekal itu selama 289 atlet, tapi pengawai memang telah dikurang sampai 119. So kontingen dia adalah 408. Tapi untuk saya sebagai seorang baru CDM, saya pun melangkupkan media adalah di bawah payung kita sebab kita punya kontingen. So media pun ada 42 yang baru-baru kita terima semalam. So kontingen kita I can say we almost 450. Untuk keadaan ini saiz kontingen boleh cakap berbanding dengan 2018 kita ada memang sudah dikurangkan. Tapi untuk I tak besar kecil tak penting. Yang penting kita punya semua atlet memang bersemangat dan we are ready. Kita nak go for go and fight untuk kita punya negara mengharumkan nama Malaysia. Yang keadaan saya nampak kontingen saiz ini memang ada positif dan bertenaga. Ya, saya pasti semua atlet juga dah bersemangat untuk menghadapi Hangzhou. Baik Datuk, kira-kira 2 minggu sebelum berlangsungnya Sukan Asia, apakah tahap persediaan atlet kita untuk ke sana? Okey, untuk kita punya atlet yang persiapan masih di tanah air Malaysia, saya melalui CDM visit, kita dapati semua all the athletes sudah siap, is ready. And termasuk yang beberapa sport macam wushu, karate, air terjun saat di China pelangsungkan mereka punya pelatihan pun dapat pelaburan mereka ada dalam keadaan yang bagus dari stamina dan teknikal. Dan untuk pengalaman saya 20 tahun untuk sebagai team manager wushu, last 2 minggu ini adalah penting untuk kita mempakarkan semangat dan disiplin mereka, dan kita akan hanya satu slogan untuk kita atlet is go to go. Janganlah fikir lain, hanya concentrate untuk kita punya maklumat sampai Hangzhou adalah fight for the goal for the country. Itu sahaja. Slogan go to goal itu sangat bermakna dan sangat mendalam dan besar dia punya tanggungjawabnya, Datuk. Baik, bercakap pasal gol, Datuk. 7 pingat emas diraih kontingen kita waktu Sukan Asia 2018 di Indonesia. Tapi kita difahamkan bahawa sasaran untuk kali ini akan diumumkan kemudian. Tetapi kalau boleh dikongsikan mengenai percaturan yang dibuat dalam menentukan jumlah emas yang mampu kontingen kita bawa balik kali ini. Untuk kita buat satu kajian yang teliti, beberapa kali kita dalam mesyuarat yang panjang sampai 4-5 jam, dan kita mesti melaburkan satu faktor atau data yang betul-betul berlaku untuk kali ini kontingen Malaysia akan menghadapi adalah first, kita punya depends to 2018 Pelampang ini Indonesia. Kita masa itu kita dapat 7 gol, memang betul. Tapi kali ini adalah satu acara yang penting untuk kita Malaysia adalah bowling. Bowling tak ada di dalam kita punya kali ini, tak ada di Hangzhou. Pada masa 2018, bowling sudah menyumbang 2 pingat emas, 2 pingat perak. Kali ini tak ada. Jika dia cakap hanya pingat,
satu yang penting untuk kita adalah sukan silat. Sukan silat menyumbangkan 4 perak, 4 gangsa. Kali ini di Hangzhou pun tak ada. Maksudnya kali ini kita mempunyai 22 jenis sukan saja. Acara lebih kurang 140. Kita lebih kurang about 50-60%. Maksudnya keadaan kita melampaskan emas, peluang kita sekurang. Ini ada satu statistik, memang ada satu matematik yang kita calculate dengan dia ada formula. Yang sebab itu kita, walau pakai mana pun, sebagai CDM kita masih ingin nak mencapaikan. Tapi ini ada hasrat dan sasaran lah. Tapi final punya sasaran akan diumum lepas 11 hari bulan. Kita akan umum kerana kita harus mengeluarkan kerana sekarang kita dapat banyak profesional. Pihak macam institusi dari Jepun dia kasih pandangan kepada KPS, kasih kita ada kajian. Sebab itu biarlah kita semua orang tahan sikit, kita akan umum di 11 hari bulan. Sudah pasti ramai peminat sukan tanah air menanti-nantikan pengumuman sasaran ni, Datuk. Baik, berbasikal track, squash, badminton, hoki, pelayaran, wushu dan karate wajar diletakkan sebagai sandaran emas di Hangzhou, Datuk. Untuk setakat ini bukan hanya beberapa ini, walaupun macam sepak takraw dan lain, kita memang nampak kita punya budak memang berpotensial. Yang you tengok kita punya data dulu punya history, ramai kita punya atlet boleh sampai final, competition sampai final. Tapi sejak sampai final, kita akan kalah kerana kita dapati melalui kajian dengan ISN, MSN, OCM dengan KPS adalah kerana kita punya budak atlet tak cukup ini psikologi tak cukup kuat. Memang kita nampak macam China, Korea tu saya takut. Inilah 2 minggu ini sampai pertandingan kita perlukan banyak kerja sama dengan ISN. Bagaimana kita menguatkan kita punya atlet punya semangat dan psikologi dia mesti berada di satu tahap yang positif dan penuh dengan tenaga. Baik, sangat bermotivasi, Datuk. Baik, kita beralih ke soalan yang seterusnya, Datuk. Baru-baru ini Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria berkata sukan Asia ini menjadi kayu pengukur prestasi atlet menjelang Sukan Olimpik Paris 2024 dan Sukan Asia bukanlah platform pendedahan, sebaliknya medan atlet berprestasi tinggi bersaing dengan atlet handalan benua. Datuk rasa itu satu motivasi yang baik untuk atlet kita, Datuk? Terutamanya saya ingin memaklumkan kepada kerana Tan Sri Dr. Norzal ada satu sportman yang berpengalaman dan dia sudah ambil berat dalam kita punya bidang sukan di Malaysia, dia terutama macam Lee Chong Wei, dia world champion, dia memang berpengalaman. Untuk perkataan yang diberikan oleh kita punya presiden, saya memang setuju kerana kita ini adalah Asian Game, adalah satu prestasi yang lebih tinggi untuk kita punya atlet. Untuk junior pelapis mungkin di Tamasya SEA Game. Tapi untuk Asia Game, kita harus memberikan satu tahap, satu cabaran untuk kita punya atlet. Jika tidak, bilalah kita nak dapat kita punya first goal in the Olympic. Ini dah one of the step yang penting. Pelapis, now you are on Asian sampailah Olympic, harus dapat kita punya medals. So saya mengucapkan peribahasa terima kasih kepada kerajaan kita, KPS, kita ada satu program Road to Go. Ini memang kerajaan kita ambil berat dan satu sikap yang positif. Ya, memang bagus. Jadi, Datuk, kita tahu prestasi atlet kita di Sukan SEA Kemboja Mei lepas dikritik begitu teruk, Datuk. Adakah punca-punca yang menyebabkan prestasi di Kemboja itu sudah dikenal pasti dalam persediaan kita ke Hangzhou? Untuk Sukan SEA Kamboja, untuk pengalaman saya dan hakikat saya dalam bidang sukan Malaysia 20 tahun, macam kita punya seorang manusia, dia punya luck mesti ada naik, mesti turun. Dan untuk SEA Games Kamboja, kerana kita baru-baru menghadapi satu COVID-19 yang teruk, about 2.5 years, 3 years.
Ini akan menyebabkan banyak akibat-akibat berlaku yang kita tidak boleh dijangkakan. Dan keadaan lepas COVID-19, we can new normal punya keadaan, kita harus fikir. Kerana Aitapati, ini memang ada data dengan ada dia punya history adalah macam Singapura, macam Indonesia, Vietnam, Thailand. Kita ambil angkat ini beberapa negara yang lebih maju untuk kita punya sport. Mereka sudah melabur banyak. Mereka faham gaji, keadaan, dan penting sekali ada keadaan ekonomi mereka mampu membayar lebih. Macam kita berbanding dengan Indonesia. Satu go ambil balik ke Indonesia di Cambodia, mereka punya syakam ada 150,000 Malaysia ringgit. Untuk Malaysia 20. Walau bagaimanapun, atlet mungkin hanya bukan cakap dengan wang punya tapi ini adalah salah satu langkah yang penting untuk mengembangkan kita punya sukan dan memberikan lebih perhatian kepada kita punya atlet. Ini adalah salah faktor juga. Betul. Dan satu yang penting sekali kita yang dapati dalam 20 tahun ni yang kita belum tukar, kita yang polisi kita, action kita yang belum diambil berat adalah kita ada bincang dengan kita Tan Sri kita pun bersetuju, Olympic Council Malaysia bersetuju. Kerana negara yang beberapa ini tadi yang saya cakap dengan Singapura, Indonesia, Vietnam, Korea, mereka tiap-tiap bermuda akan masuk dalam camp army sekurang-kurang 2 tahun. Okay. Ini sudah memain satu peranan yang penting tau. Kerana budak yang keluar dari, mereka lebih ambil practitioner. Mereka mencintai taat, mencintai negara. Itu memang lain. 2 tahun ini dia akan biarkan mereka banyak pengetahuan dalam segi berbanyak, termasuk practitioner. We love the country. Untuk kita punya budak, kita punya badan keadaan yang seronok, keadaan yang selesa. Lebih baik banyak masa mereka tengok komputer, handphone. Ini ada berbeza tau. You tengok macam Korea. Bila fight sampai end, they will die to fight. Kita bukan tak ada. Kita memang Lee Chong Wei, macam Azizu, memang. You tengok, dua orang ni memang kita punya legend. They are ready to fight. They want to fight. They want to die to fight the game. Semangat ini. Tapi kedua ni orang lepas, lain tak ada. Sampai tahap final, mereka takut. Walah, mereka Korea, mereka China. No. Kerana macam Wushu, 2014, kita punya satu atlet pun menang China, kita dapat go. Ini adalah satu example yang kita boleh sampaikan. Inilah sampai masa untuk pandangan saya adalah kita perlukan menetapkan polisi yang baru, program yang baru dan strategi yang baru. Macam team sport dengan individual sport dan subjective sport. Ada pelain-lain. Harus dapat kita dikajikan selepas itu. Saya tertarik tu. Mungkin betul juga elemen semangat cintakan negara tu akan mempengaruhi prestasi atlet ketika berjuang. Kan Datuk? Ya. Jadi benda itu perlu dilihat secara serius juga. Sangat serius. Baik Datuk. Okey Datuk, tadi Datuk ada mention pasal Thailand, Indonesia dan Vietnam. Jadi kita nak bercakap balik pasal sukan Asia dari sudut negara serantau kita ini, negara-negara jiran ini. Macam mana Datuk melihat potensi mereka, peluang mereka untuk berjaya di Hangzhou, Thailand, Indonesia dan Vietnam? Untuk kita terutama sekali, baru kita ada kawan banyak dekat Thailand, Olympic Council dengan Singapura. Saya beri satu contoh. Macam Thailand. Mereka punya kerajaan ada satu reformasi. Nak bawakan negara mereka adalah satu negara yang maju bersama dengan ekonomi dan sukan. Sebab itu mereka melabur banyak mereka punya bajet. Jikalau berbanding 2018, let's say example, dia invest 100 million, tapi sekarang mereka invest 200 to 300 million. Macam Singapura. Yang baru-baru kerana ini adalah data tau. Saya baru balik dari Singapura last month, cerita dengan Singapore Wushu Federation. Dia diberitahu saya sebab Wushu Singapura dibeli gelan 1 million
Singapore dollar untuk federation dia menjalankan strategi dan menjalankan program-program yang necessary untuk coaches and judges. Dan yang lagi satu yang penting adalah satu faktor yang selalu kita Malaysia diabaikan atau dilupakan adalah perhubungan di antarabangsa. Kerana kita ada subject sport, kita perlukan banyak information yang baru, kita perlukan relationship yang bagus dengan antarabangsa. Ini yang kita dapat satu masalah yang serius yang kita selanjut kita tidak dijalankan. Sebab itu you tengok Singapura swimming 22 go. Kerana mereka betul-betul invest dan dia punya team training di China and local dia punya di tanah air Singapura mereka ada 4 sampai 5, 6 masalah punya coach untuk menguatkan dan strategi mereka memang bagus. Macam swimming, atletik, kita harus fokus yang apa yang kita nak, apa yang kita akan capaikan kita punya KPI. Ini yang penting. Baik Datuk. Satu perkongsian yang sangat menarik mengenai Malaysia, kontingen Malaysia dan peluang kita di pentas temasya sukan Datuk. Kita beralih kepada soalan penganjuran sukan Asia Hangzhou itu Datuk. Secara peribadi macam mana Datuk melihat China sebagai tuan rumah terutama dari aspek pasca pandemik COVID-19 dan juga isu-isu luar yang menyelubungi negara itu? Terutamanya saya sudah melawat ke Hangzhou, China pada bulan Mac. Saya boleh melaburkan kepada semua keadaan mereka memang adalah kalau dibelikan macam hotel dia memang 5 star. Penginapan, makanan, transportation bagus. Terutamanya dia sengaja bawa lah kita pergi kerana kita Malaysia dia tahu adalah halal food. So dia bawa sama kita Malaysia dan Indonesia. Kita pergi sama, dia tunjuk kita ada banyak section adalah halal food. Because in dalam China sekurang-kurang mereka ada 30 million lebih Muslim. That's why they know what we want. Dia bawa and the food is 24 hour like McDonald's. They know banyak atlet ada orang muda, dia ada McDonald's 24 hour. So ini untuk penginapan, makanan should be no problem. Untuk China, saya dapati kali ini lepas COVID-19, kita pun harus ambil blood untuk worldwide punya political punya pelakuan. Saya dapati China kali ini akan lebih serius, akan lebih kuat kerja nak menyampaikan satu image yang baru dan walaupun mereka adalah masyarakat komunis tapi mereka memang open for everything. Termasuk dia budak-budak macam pemuda-pemuda mereka sekarang. Sebab saya cakap dengan kita team, don't worry everything. Ramai makan worry, mungkin kita tak tahu cakap Chinese, Mandarin, tapi don't worry. Because mereka sudah menyiapkan sign contract, sign MOU dengan universiti bahasa. They all learn the Chinese language, Malay, Indian, everything in Asian dia akan. So macam Malaysia dia akan kasi budak yang tahu cakap English and bahasa. So kali ini I boleh tengok mereka betul-betul nak memberikan satu dunia yang baru dan walaupun bukan demokrasi punya country tapi dia akan menunjukkan satu demokrasi yang betul-betul demokrasi untuk kita punya Asia dan keselamatan dia pun memang diperkuatkan. Dan untuk luar kita dapati ini untuk satu maklumat yang luar tadi topik Hangzhou juga kerana IOC dengan OCA kita sudah meneluskan Russia punya budak boleh ambil bahagian tapi tak ada medal tally. That is quite good. Ini kerana ini adalah sport. Ini adalah sport. Ini penting lah. So kita dapat tengok dia sudah menentukan satu perjalanan China adalah seperti satu negara yang besar. Keadaan dia. Ya. Jadi Datuk, mungkin edisi kali ini akan jadi antara yang terbaik untuk Sukan Asia? Yes, I can say that yes because bukan hanya
untuk kita. Dia punya pembangunan dia punya transportation, dia punya perkhidmatan bukan hanya untuk atlet yang ambil bahagian atau officer dia untuk dia punya rakyat. Dia public punya LRT, public punya train, bus, everything. Dia semua renovate and semua with Hangzhou logo. Maksudnya dia respect all the and welcome all the ASEAN country. Baik. Ini kita boleh tunjuklah dia memang melaburkan banyak untuk mendapatkan satu image yang bagus dan positif. Baik, Datuk, sebelum ini Datuk ada cakap yang atlet ke Hangzhou juga merupakan duta negara. Ya. Mungkin Datuk boleh huraikan secara ringkas maksud duta tu, Datuk. Okey, duta ini kerana ini saya dapat kebenaran dari kita punya YB Hanayum, Minister of the Belia dan Sukan. Sejak I buat satu courtesy visit dengan KPS, Sekretariat kita Olympic Council membuat satu laburan kepada YB apa yang sedia ada, yang berapa kontijen, sukan, atlet, pengawai dan berbagai laburan. Sebab itu saya pun membawakan satu idea untuk kita punya YB. Kerana saya ingin lepas COVID, adakah kita masa sama gunakan satu idea atau sama guna satu sistem untuk kita punya Hangzhou Asian Games. Untuk kita, I selalu cakap, walaupun kita sport punya orang tak campur dalam politician, tak politik, tak campur. Betul. Tetapi saya mengalu-alukan semua bidang kita punya atlet, kita harus ambil berat politik. Ini politik akan memberikan kita satu future yang bagus untuk Malaysia. Sebab keadaan sekarang Malaysia, walaupun bukan Malaysia saja, semua negara dalam dunia lepas COVID-19 dan peperangan di Rusia, Ukraine telah menyebabkan kita ekonomi teruk. Dan selalu kawan saya pun cakap dengan saya, you punya wushu, you punya sport ini membakar wang saja. Ini sampai satu idea saya cakap, walaupun kita pergi, tetapi kita boleh cari satu duta, bawa satu image selalu budaya kita, walaupun kalah pun ada dia punya semangat, respect and smile, pengawai. Mengapa kali ini tadi mula saya melangkui media sebagai saya punya team. Saya media pun juga kita punya kita fun, duta juga, everybody. Dan perlu dapat satu news, berita yang bagus. Kementerian Pelancongan melalui YB Hanayum, mereka akan campur dengan kita juga, ambil bahagian, dia akan kasih menyertakan kita pin untuk kita budak, everybody distribute to everybody. Mengharumkan nama Malaysia bukan hanya melalui medals, tapi melalui kita punya semangat dan kita punya Malaysia punya style. Jati diri kita. Jati diri. Biar mereka suka. Apa tempat ini? Ada Cina, ada Melayu, ada India, tapi semua orang break di satu bawang bumbung yang harmony, happy. Yeah. So they are willing to come to visit. Let's say kali ini kita ada 450 orang. Kita tiap-tiap orang sales kita punya Malaysia menjumpa mereka, melawat ke kita tempat. Satu orang dapat 10 orang, 4,000 Fadil. Tapi biasa mereka takkan seorang datang. With family, with group, maybe we can get 20 or 30,000 pelancong come to Malaysia. Ini one of, kita pun tak ada extra cost. Why not? I think this is a tanggungjawab sebagai seorang rakyat. Walaupun you ada seorang atlet, tapi you masih ada rakyat Malaysia. Ini ada tanggungjawab kita lah. Sebab saya insya-Allah kita dapat semua pihak lah memang menalurkan, termasuk kita punya Tan Sri memang cakap okay, very good, we can go ahead. Baik, Datuk. Ya. Saya pasti hasrat itu boleh dicapai jika Datuk juga seorang yang menekankan aspek itu. Difahamkan ini adalah kali pertama Datuk dilantik sebagai ketua kontijen ataupun CDM. Apa yang membuatkan Datuk bersedia untuk menyahut tanggungjawab ini, Datuk? Terutamanya saya memang ucapkan terima kasih lah kerana Presiden saya Tan Sri dengan Olympic Council punya IBPOD memberikan satu peluang untuk saya. Sebelum saya setuju, saya memang balik dengan jumpa saya punya Datuk Seri Kee Yong Wee. Dia adalah saya punya
idea dia adalah saya maha guru untuk wushu. Sejak 2000 dia yang bawa saya masuk wushu. Saya bincang dengan dia cakap ini adalah satu tanggungjawab yang besar dan satu peluang atau tanggungjawab yang suci. You harus ambil kerana dia cakap, in fact, you love the sport. You know the sport. And this is the time you must berani. Satu pemimpin bukan hanya guna mulut cakap. You cakap tapi ada masalah, ada tanggungjawab, you berlari. No, you must stand the front. Ini juga ada sikap kita martial art punya world. You must stand the front, fight with the country. Termasuk kita pun faham keadaan kita sekarang memang susah. Politik, ekonomi, world issue, Hangzhou punya besar COVID. cabaran untuk Datuk kali ini. Besar cabaran. Tapi untuk I, tak ada banyak tekanan. Yep. I will try my best. And more important is menjagakan kebaikan semua pihak. Betul. Dan keselamatan kita punya atlet. Akhirnya, saya nak kerja kuat dengan IMSN, ISM yang sekretariat, make sure kita punya atlet dengan coaches sampai Kelanggang tak ada masalah. Sampai Kelanggang, saya akan serah kepada mereka. Ini adalah tanggungjawab saya, ini adalah satu janji saya untuk semua. Betul. Baik Datuk, sebelum kita mengakhiri program ni, apakah pesanan Datuk kepada para atlet dan juga peminat sukan tanah air, Datuk? Okey. Terutamanya untuk peminat sukan tanah air, saya memohon, saya rendah diri memohonkan semua pihak, kita rakyat, belilah peluang kepada kita punya atlet dan coaches dan berikan kasih sayang kepada mereka. Kerana atlet memang satu semasa dia berlatih sampai dia ke Kelanggang memang suka. Memang banyak mereka pun ada cedera. Ada luka ini, tapi mereka pun masih bersemangat nak bertanding. Saya besar hati beritahu, maklumkan kepada semua, tak ada seorang atlet nak kalah di Kelanggang. Semua nak menang. Walaupun persatuan. Macam saya presiden. Takkanlah saya tahu kalah, saya masih pergi. Kerana ini adalah tanggungjawab. Tanggungjawab kita. Kali ini kalah, mungkin lain kali menang. Ini adalah semangat Olympic spirit, Olympic movement. Ini adalah penting lah. Saya mohon semua beli sokongan sepenuhnya dan beli kasih sayang kepada mereka. Yang last kali untuk atlet, nothing to say. We are ready. Go for go. Ya. That's all. Baik, itu dia perkongsian menarik bersama Datuk Chong Kim Fat, Ketua Kontingen ataupun Chef de Mission CDM Malaysia Kesukan Asia Hangzhou. Kami dari Sukan Plus mendoakan kejayaan Datuk dan kontingen Malaysia di China nanti. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi.